Ketupat palas manis berkacang. Inilah ketupat yang dah sedia siap dihidangkan. Masa ni Mok Teh kat kampung Kelantan. Okey, balik bercuti time cuti raya Cina hari tu. Alhamdulillah banyak kenangan tercipta di kampung ni. Itulah meriah sangat-sangat. Jadi apabila dah berkumpul ramai-ramai tu, itulah kita orang rewang buat makan sikit dan buat sedikit ketupat. 2 kilo je buat, tak banyak pun, tapi sekejap je lecit. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh. Okey, di Mok Teh channel kesayangan anda. Okey, tak gitu? Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi ketupat palas manis berkacang yang Mok Teh janjikan hari tu. Okey, insya-Allah di video kali ini Mok Teh akan kongsikan dengan anda dari A sampai Z macam mana Mok Teh sediakan dan buat ketupat palas manis berkacang. Memang sedap. Di sini juga Mok Teh nak kongsi dan bongkar rahsia turun-temurun ibu Mok Teh yang selalu buat ketupat kacang ni. Okey, ketupat manis berkacang. Nah, dalam video ni Mok Teh akan bongkarkan dan kongsikan dengan anda, insya-Allah. Baik, mula-mula Mok Teh akan rendam beras pulut. Okey, 2 kilo beras pulut, tak kisah jenama apa. Okey, rendam selama 4 ataupun 5 jam lah. 3 jam pun dah boleh sebenarnya. Okey, lepas tu kacang. Kacang ni pun direndam sekejap dan direbus. Ni kacang, kalau kat Kelantan panggil kacang catok. Kalau di Kelantan ni orang panggil kacang catok. Gitulah. Mungkin setiap tempat berbeza panggilannya. Kalau kat Kelantan tu panggil kacang catok je. Okey, kat sini Mok Teh tak tahu panggilan apa dia. Okey, lepas tu santan pekat. Okey, lebih kurang 1 kilo santan pekat. Okey, santan pekat tu dimasak terlebih dahulu. Okey, dimasak sehingga mendidih dan masukkan sedikit garam, ya. Okey, ni dah ada pekat lah, nampak macam kepala santan. Okey, okey, lepas tu okey, ini beras pulut yang telah direndam selama 5 jam tu. Okey, lepas tu masuk ke dalam pengukus lah. Lepas tu ni salah satu tips untuk cepat pulut tu empuk. Okey, buat lubang kat tengah tu, ya, supaya wap tu meresap masuk ke dalam itulah dan membuatkan pulut kita tu cepat masak lah. Tak ada terlalu lama sangat lah. Okey, itu salah satu tips juga. Okey, inilah dia Mok Teh kukus sehingga masak lah, ya. Okey, kalau dia tak ada putih-putih, dia dah lembut semua tu, dia dah masak. Okey, okey, nampaknya pulut ni pun dah hampir masak, lebih kurang dalam 1 jam juga, 1 jam lebih jugalah, 1 jam setengah macam tu. Tapi tak boleh nak ikut masa sebenarnya, tengok kepada pulut tu dia masak ke tak, nak kena tengok lah, ya. Kadang-kadang berapa jam pun tak sama dengan kita masak. Janji dia dah masak tu, ialah okey. Nampak pulutnya macam dah masak. Okey, ni Mok Teh prosesnya Mok Teh akan masukkan ke dalam besin lah, besin besar sikit untuk dikacau. Okey, bersama santan pekat tadi. Okey, ni Mok Teh dah masukkan santan pekat tu, masuk sedikit demi sedikit, ya. Okey. Okey, lepas tu kita akan kacau dah. Ni nampak, ni kepala santan yang kita dah masak tadi, masak sekejap je, dia dah mendidih, campurkan garam tadi. Okey. Okey, dah sejuk, masukkan sedikit gula. Okey, ni anggarkan je lah gula, ya. Kalau nak manis lebihkan, kalau nak kurang kurangkanlah. Okey, mengikut sesuai selera anda. Okey. Okey, masukkan gula. Ni 2 kilo 2 kilo beras pulut, ya, guna. Okey, lepas tu sambil-sambil tu masukkan kepala santan yang kita dah masak tadi. Okey, sambil kacau-kacau. Kalau orang Kelantan panggil arung topak, lebih kurang macam tu lah. Okey, kacau-kacau lah, sebatikan gula dan kepala santan tu. Okey, santan yang pekat yang telah dimasak tadilah. Okey, masa ni pulutnya masa ni pulut yang lepas kita kukus tadi panas-panas. Okey, lepas tu kemudian masukkan kacang tadi. Kacang yang telah direbus empuk tadi. Okey, ni kacang ni.
kat sini, kalau kat Kelantan dia panggil kacang catok, tapi kat luar sana Mok Teh tak tahu dia panggil apa. Itulah. Okey, tambahlah sedikit gula jika nak manis. Okey. Ini kita orang sama-sama rewang tau. Sama-sama rewang buat ketupat ni. Itulah. Ramai-ramai, itulah ramai membantu itulah. Baik, masa ni nak kena kacau-kacau sehingga sebati, sehingga dia dah sebati semua tu. Lepas tu baru tu boleh sejukkan lah. Okey, dah sejuk tu baru kita boleh bungkus. Masa panas ni jangan bungkus lah, nanti meletup tangan, melecur tangan tu, meletup lah. Itulah. Okey, tunggu sehingga dia sejuk dulu. Okey, sebelum tu sambil-sambil tu boleh buka daun palas. Okey, ni dia daun palas yang dah dibuka lah. Ni daun palas yang kita orang buka lah sama-sama rewang kan. Okey, nampaknya pulut yang kita dah masukkan kacang, santan tadi dah campur sekali tu kan. Dia dah sejuk. Jadi masa ni kita sama-sama bungkus ketupat tu. Nampak? Ni di antaranya lah. Okey, ni okey, bungkus ketupat. Okey, di video sebelum ni Mok Teh dah kongsi share macam mana nak bungkus ketupat supaya bungkusan dia tu cantik, terbentuk cantik. Okey, inilah. Okey, Mok Teh ulang lagi sekali dalam video ni, okey, supaya semua fahamlah. Sekali arunglah. Okey, daripada A sampai Z tadi proses untuk kita buat pulut dia. Okey, ni kita proses untuk bungkusan yang kemas dan cantik. Nampak tak? Okey, gulungannya tu nak kena bucu dia tu tajam, sampai tak kelihatan, tak nampaklah keluar dia punya pulut tu. Okey, itulah cara teknik bungkusan yang kemas. Okey, lepas tu nampak dah penuh, dia pastikan penuh Okey, baru lipat. Tapi di video sebelum ni Mok Teh dah share. Okey, lipat. Okey, macam tu. Okey, lepas tu samakan kat tengah tu, tekan bahagian tu. Okey, putar dia. Okey, lepas tu lipat ke bawah. Nampak? Senang bukan? Dan kemas dan cantik lah. Nampak? Okey, bahagian kiri dan kanan bucu dia tu memang tak keluar sikit pun pulut tu. Jadi kemas dan cantik. Okey, bahagian tu nak kena center tengah-tengah tu. Okey, okey, tarik sedikit. Ni dia rumit sikit. Lepas tu ikatlah dia bahagian atas tu. Okey, nampak cantik dah kemas kan? Itulah teknik dan cara bungkusan yang cantik dah kemas. Okey. Lepas tu ikatlah daripada atas tu. Ini nak kena menggunakan kain, tarik dengan kain baru dia tak licin sebab tangan kita licin. Okey. Okay, masa nak bungkus tu kita sediakan sedikit air lah kan, supaya tak melekat, sebab pulut ni dia melekat. Okey. Nampak hasilnya cantik kan? Inilah hasilnya. Ketupat palas, bungkusan yang cantik. Dan memang sedap tau. Pada yang menggemari, memang sedap ketupat palas. Sesuai sangat time-time keramaian macam ni lah, kenduri kendara ataupun majlis apa-apa kan. Dan sesuai sangat waktu pagi raya. Kan raya dah nak dekat ni kan. Sesuai sangat lah. Yang tengok video Mok Teh ni boleh belajar daripada A sampai Z cara buat ketupat palas berkacang. Ketupat manis lah. Okey, berkacang. Kalau nak buat yang tawar pun boleh, tak perlu taruh gula dan kacang. Okey, lepas tu sebelum kita nak rebus, kita potong dulu bahagian atas tu lah. Potonglah supaya dia cantik. Okey, kemas cantik. Lepas tu susunlah dalam periuk. Tips juga untuk elakkan dia hangit kat bawah tu, hangus. Okey, letak daun palas yang kita dah yang tak guna kan, daun palas yang lebih-lebihan daun palas tu. Okey, susun dalam periuk. Okey, ni tip juga untuk rebus. Okey, pastikan nak kena tengah. Okey, airnya tu separuh saja, jangan penuh airnya. Okey, masukkan air sehingga separuh periuk tu je. Okey. Kemudian macam biasa tutup dan rebus sehingga masak. Okey, ni lebih kurang 1 jam lebih kurang macam itulah. Tengoklah pada air, keadaan air. Dan kita tengok jugalah pada keadaan ketupat tu lah. Dah masak, boleh angkat lah. Nampak? Ini dah masak lebih kurang 1 jam lah dia rebusnya tadi. Okey, Mok Teh susun dalam besen ni balik. Nampak? Sedia dihidangkan. Senang bukan? Sebenarnya tak susah pembuat ketupat ni. Cuma nak rajin saja. Rajin dan tekun bungkusnya. Itulah.
Nampak? Tada! Memang cantik bentuknya dan memang sedap. Betul-betul sedap. Okey, anda kena cuba resipi turun-temurun Ibu Mok Teh ni. Memang sedap. Alhamdulillah. Anda kena cuba tau. Pasti sedap. Sampai di sini dulu perkongsian Mok Teh untuk kali ini, insya-Allah. Di video yang akan datang Mok Teh akan kongsikan dengan anda resipi yang lebih menarik lagi. Bye. Salam sayang daripada Mok Teh. Assalamualaikum.